juga mental anda. Jadi kita bawakan ke studio untuk bicara mengenai COVID-19 dan kesihatan mental bersama dengan Encik Muhammad Saifuddin bin Zainuddin, Pegawai Psikologi Kaunseling Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini kesihatan mentalnya? InsyaAllah okey. Saya harap Edwin dengan Syafiqah pun okey sama ya. Okey. Alhamdulillah. Nampak ceria. Nampak ceria. Alhamdulillah. Kalau kami ada masalah, kami akan hubungi. InsyaAllah ya boleh. Pakar psikologi kan. Atau kaunseling. Baiklah. Kalau kita sebut keletihan emosi ini, memang di awal PKP pun kita ada bawa topik juga berkenaan dengan mereka yang mengalami tekanan disebabkan pelaksanaan PKP ataupun ialah di sebalik pandemik COVID-19 dengan adanya COVID ataupun norma baharu perlu diamalkan, ini itu banyak prosedur yang patut dipatuhi. Tapi kalau kita sebut konteks keletihan emosi ini yang bagaimana pula kalau kita dah sebut setelah beberapa bulan pelaksanaan PKP ini? Okey, terima kasih Edwin. Okey, sebelum saya masuk kepada isu keletihan emosi, ingin saya bagi tahu sedikit tentang kesihatan mental lah. Edwin dan Syafiqah pun bagi tahu slot kita berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi apa yang boleh kita ringkaskan apakah maksud kesihatan mental itu sendiri ialah kemampuan seseorang itu berinteraksi dengan persekitaran dengan menggunakan cara berfikiran, cara interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Jadi orang yang mempunyai kesihatan mental yang baik ni, dia mampu menerima diri dia, mampu menerima orang lain dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okey, berbalik kepada keletihan emosi tambah-tambah pandemik COVID ni kan. Okey, so apa yang saya nak tekankan di sini, kita kena tahu maksud sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan keletihan emosi sebenarnya. Macam Syafiqah dan Edwin dah jadi pengacara dah lama kan. Seronok ke, tak bosan ke jadi pengacara, asyik mengacara, asyik bertanya soalan daripada orang, sekali-sekala nak juga jadi panel kan. Dia bosan kalau kita anggap benda ni sebagai kerja, tapi kalau kita anggap benda ni sebagai satu kita punya minat dan juga semangat, dia takkan penat. Okey. Jawapan selamat. Seterusnya. Okey, apa yang saya nak tekankan di sinilah keletihan emosi sebenarnya merupakan hasil daripada stres yang kita alami dan kita tidak organize stres itu dengan cara yang betul. Maksudnya di sini kita tahu yang kita stres, tapi kita tak tahu macam mana kita nak rujuk diri kita ataupun macam mana kita nak manage stres yang kita hadapi. Hal ini akan menyebabkan kita mengalami keletihan emosi. Sebab kenapa saya kata begitu Edwin, Syafiqah, kadang-kadang perasaan letih serta hilang tenaga ni akan menyebabkan kita jadi stuck. Kita tak tahu nak buat apa. Ditambah dengan pandemik pada waktu sekarang ni, kita pun tidak boleh menjangkakan bahawa yang kita pun tak tahu kan, pandemik ni tiba-tiba datang kan. Sebelum ini kita tidak pernah menghadapi pandemik yang berpanjangan begini. Jadi kita tengok daripada fasa PKP yang pertama bermula pada Mac hari itu sehinggalah masuk ke keadaan sedikit reda dan seterusnya gelombang ketiga September 2020. Jadi benda tu sedikit sebanyak menyebabkan tekanan dan juga emosi kita menjadi penat. Betul. Bila kita bercakap mengenai kesihatan mental, dianya berbeza dengan penyakit mental. Mungkin ada yang tidak tahu, ada ingat kesihatan mental tu gila. Tidak, itu adalah penyakit mental. Sama juga dengan masalah emosi ini. Mungkin ada yang tidak tahu, saya mengalami masalah emosi ini sebenarnya. Dia rasa diri dia okey. Tapi orang sekeliling sebenarnya kata, awak tak okey sebenarnya. Jadi untuk diri sendiri, macam mana sebenarnya kita nak menyedari bahawa kita sebenarnya mengalami keletihan emosi? Betul. Saya bersetuju dengan soalan tersebut kan. Sebab kadang-kadang kalau kita bercakap sahaja mengenai keletihan emosi dan kita tak tahu simptom-simptom ataupun tanda-tanda seseorang mengalami keletihan emosi, maka kita pun tak tahu sebenarnya kita ni berada di dalam keadaan yang macam mana kan. Jadi sebenarnya bila kita bercakap mengenai tanda-tanda ataupun simptom seseorang itu berada dalam keadaan keletihan emosi, saya boleh bahagikan kepada 3 bahagian lah. Okey, pertama kita tengok dari aspek gejala fizikal. Okey, kepenatan yang melampau. So kita rasa exhausted, kita rasa tak tahu apa yang menyebabkan kita penat. Emosi kita menjadi letih. Edwin, Syafiqah, apabila kita penat dari segi emosi, sebenarnya ia lebih teruk daripada kepenatan fizikal. Sebab ia melibatkan mental kita kan. Jadi benda ni menyebabkan kita mengalami tekanan. Okey, jadi salah satu faktor, salah satu gejala fizikal yang menunjukkan kita ni sedang mengalami keletihan emosi ialah keletihan sepanjang masa. Kita penat je sepanjang masa. Ya betul, secara fizikal. Kita tak tahu sebab apa. Kadang-kadang
kadang-kadang kita tak berminat nak buat apa sahaja. Orang kata duduk diam pun rasa penat, nak baring pun macam kita tak tahu, kita tak ada, orang kata kalau bahasa mudahnya kita tidak ada nafsu untuk melakukan sesuatu perkara tu. Dan selain itu juga kalau kita tengok kan keadaan diri kita ni mudah jatuh sakit. Kalau kita tengok simptom-simptom stres lah pada seseorang itu, dia akan mula macam sakit pada badan dia, sakit belakang, pening kepala, ada sistem penhadaman terganggu dan sebagainya. Jadi itu merupakan tanda-tanda bahawa seseorang itu sedang mengalami keletihan emosi dari aspek fizikal. Dan kenapa boleh dikaitkan dengan ialah dengan keletihan emosi dengan sakit penyakit yang menyebabkan secara fizikal pula? Kaitannya bagaimana kita nak? Okey, sebab apabila badan kita ni sebenarnya berinteraksi apabila kita mengalami tekanan emosi, keinginan kita untuk melakukan sesuatu itu tidak ada. Jadi badan kita, contohnya bila kita stres, kita akan perasan bahawa kita akan sakit kepala, sebab dalam diri kita ni stres ni berkaitan dengan keadaan kesihatan kita juga. Contohnya kalau kita memang jenis yang cepat stres, mungkin akan mengakibatkan tekanan darah tinggi, serangan jantung dan sebagainya. Sebab itulah kita perlu mengawal dan menjaga kesihatan diri kita apabila kita berada tambah-tambah dalam keadaan yang tertekan atau stres. Dan tambahan Syafiqah dan Edwin, kadang-kadang orang, bukan kadang-kadang lah, kebiasaannya apabila seseorang itu mengalami keletihan dari segi emosi, ia juga menyukarkan untuk kita tidur, masalah tidur. Sebab fikiran kita aktif, selalu berfikir apa sebenarnya apa yang kita nak buat, apa sebenarnya isu yang sedang kita alami. Kita tak boleh nak describe emosi kita. Jadi faktor itu menyebabkan kita tak boleh tidur. Jadi kita boleh kenal pasti based on the tanda tadi yang menunjukkan kita sebenarnya sedang mengalami keletihan emosi. Jadi bila kita pejam mata je, memang otak kita bergerak. Maksudnya walaupun kita letih dari segi emosi, tapi fikiran masih lagi berjalan. Macam kenapa tak berhenti fikirkan sesuatu. Ini menyebabkan bukan letih itu maksudnya hanya berdiam saja, tapi di dalam secara emosinya, mentalnya bergerak sentiasa. Betul. Sebab kita nampak macam kita mungkin dari segi luaran kita okey, tapi sebenarnya dalaman tu penting. Kan kita nampak orang ni okey, Syafiqah okey, Edwin okey, senyum saja, tapi kita tak tahu apa yang berada sebenarnya dalam jiwa masing-masing tu kan. Mungkin alamak, aku dah lama tak balik Sabah katanya, kan, betul tak? Jadi isu tu mengganggu kita. Orang mungkin nampak tak ada apa, isu tu simple, tak ada apa, tapi sebenarnya bagi kita isu itu sangat memberi orang kata tekanan kepada kita. Mungkin rindu dengan keluarga yang dah lama tak balik. Jadi atas faktor itulah kadang-kadang kita jadi penat. Betul. Bila kita